dilakukan terhadap mereka. Dan Anwar pun hari ini cakap, saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion, Anwar kata. Saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion. Tapi Anwar had it worse lah. Kalau siapa yang ingat tahun 1992, masa dia take over daripada Mahathir dan juga Daim. Gabungan Daim dan juga Mahathir dahulu. Pada masa itu, dia memegang negara dalam keadaan, ni siapa budak-budak yang tak tahu cerita dan sejarah ni aku nak cerita. Dia pada masa itu memegang negara pada kadar GDP dan debt ratio. Ratio di antara GDP dan hutang negara 80%. Kita kena ingat. Dia ambil alih Menteri Keuangan dalam keadaan hutang negara dan GDP pada waktu itu, gross KDNKK, keluaran dalam negara kasar kita. Ratio 80%. Sekarang ni, to put into perspective, sekarang ni baru 65%. Ratio tu. Dia pernah pegang pada tahun 1991-92 dalam keadaan debt to GDP ratio 80%. Pada masa itu, ingat tak bank negara, Bank Bumi Putra, BBNB, Bank Bumi Putra, budak-budak yang baru nak up ni tak tahu. Yang duduk main TikTok, yang tak erti. Dia tak tahu akan kewujudan satu bank namanya Bank Bumi Putra Malaysia Berhad. Salah satu bank terbesar di Asia. Malah iklan. Siapa ingat iklan? Saya ingat. Saya kan kita dulu ada TV1, TV2 kat Sarawak lah. Lepas tu tahun 88 baru masuk TV3. So hari-hari keluar iklan. Bank Bumi Putra, bank terbesar di Asia. Mempunyai aset yang terbesar di Asia. Tahun 1990 apa jadi pada bank tu? Bankrupt. Dia tak sebut bankrupt lah, tapi di take over. Dah tak wujud dah bank tu. Orang kata CIMB tu bukan. CIMB tu bukan Bank Bumi Putra. Itu dah after going through all the churn, the pemotongan, dah restructuring apa semua, masuk ni, masuk tu, masuk Southern Bank, masuk ni, akhirnya jadilah CIMB. Anwar ambil alih keadaan masa ekonomi tengah teruk tahun 1992. Tahun 1997, GDP to debt ratio Malaysia pada waktu itu 32%. Daripada 80%, 32%. Sepanjang sejarah Malaysia, sejarah dia jadi, sejarah tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, kita tidak pernah surplus dalam bajet. Perbelanjaan kita sentiasa melebihi pendapatan. Perbelanjaan sentiasa melebihi pendapatan. 1 tahun itu, 2 tahun kalau tak salah saya, kita punya bajet pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Saya ingat lagi sebab saya menghadapi krisis ekonomi tahun 1997. Orang salahkan Anwar, dia kata 1997 ni. Ada satu video TikTok tu, dia kata ini semua salah Anwar pasal forex dan semua. Anwar dan Mahathir pasal forex. Saya gelak je. Kan? Kan? Sebab apa korang tak baca? Korang dengar apa yang Tok Guru korang cakap, korang percayalah. Korang tak tahu apa yang berlaku pada forex tu. Saya bukan setakat tahu, saya hidup pada zaman itu. Ada seorang tu dia buat satu video TikTok, dia kata pada masa itu, dia kata apa, GST 11%. Aku kata bangang betul budak ni, nak buat video tapi tak buat fakta. Dia bukan GST, bukan GST, tax dia kata, SST 11%. Bukan SST bang, interest bank untuk beli rumah pada waktu itu sampai 11%. Interest bank, kerana property terlalu, kerana kita nak ada sebab dia. Ini Anwar dah nak jatuh 1997. Pergaduhan tu dah nampak. 96 dia dah start dah. Peristiwa ini 96 dah memula. 97 dia dah nampak goyang. 98 reformasi. Siapa ingat? Tahun 97 tu saya pergi UK. Pada masa itu krisis ekonomi. Tapi dalam krisis ekonomi, Anwar sebagai Menteri Keuangan, dia nak pastikan. Ni saya tak pernah cakap dalam live, tapi saya cakap dalam live pada hari ini. Sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu, kita orang dah risau dah. Kita dengar ada beberapa pelajar akan dipanggil balik. Dia baru sampai ni. Kita baru sampai kat United Kingdom. Baru sampai tajaan. Orang kampung tak pernah pergi overseas, tak pernah tengok snow. Tiba-tiba dapat berita bahawa kerajaan tak ada duit. Mungkin dia akan panggil balik pelajar-pelajar Malaysia. Kita orang down. Ada kawan-kawan saya down punya down. Dia tak nak pergi universiti pun. Dia pergi travel. Pergi travel Europe yang ada duit lah. Saya tak ada duit, saya duduk situ. Saya berdoa, ya Allah janganlah orang baru je sambung belajar ni, tolonglah. Tahu tak apa Anwar buat sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu? Kerajaan Malaysia inject
Saya ingat lagi. Sebab kita tahun 97 ni, antara tahun awal internet baru ada. Bukan internet baru, internet dah ada lama. Website baru ada. Ada website. Masa tu utusan Malaysia, dia ada dia punya surat khabar. Itu pun dia bukan macam sekarang ni. Kalau tersilap saya, dia scan. So kita boleh baca scan tu. Pada masa itu kerajaan injek 100 juta dalam penaja saya. Dalam government agency. 100 juta. Semua pelajar overseas yang sudah pergi tidak akan dipanggil balik. Punyalah lega. Walaupun despite of keadaan ekonomi kita yang amat teruk pada ketika itu. Tuan-tuan. Anwar Ibrahim. Dan di sinilah saya. Macam Ravizi tak adalah. Dia, I think dia sponsor Petronas saya rasa. Saya rasa dia bukan sponsor macam kita orang ni. Pelajar-pelajar tak berapa cemerlang ni. Kan? Tapi my point dekat sini, this is Anwar Ibrahim. Anwar sebut hari ini dia mewarisi kerajaan dengan hutang 1 trilion. We gave him a chance tahun 1992. We gave him a chance tahun 1992 and dia berjaya membetulkan negara kita. We're gonna give him another chance. 5 tahun ni insyaAllah. Give him another chance. Saya buat satu gerakan kuning tuan-tuan sehingga 19 hari bulan. Kan? 19 hari bulan. Kerajaan YDPA. Okay. So, saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan pada 18-19 ini guna pakai baju kuning. InsyaAllah saya akan live pakai baju kuning. Dan letakkan profil ini. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum letak lagi, letak dekat social media masing-masing. Dekat TikTok yang macam dekat atas ni. Dekat atas ni. Kalau tak, boleh capture screen bahagian ini. Capture screen. Kemudian tuan-tuan letak dalam social media. Kalau tak reti, tanyalah dengan anak ke, anak buah ke, suami ke, isteri ke yang reti tu. Kita letak sehingga 19 hari bulan. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton saya. InsyaAllah. Kita selamatkan negara ini. Kita selamatkan dan letakkan orang yang betul untuk menyelamatkannya. InsyaAllah. Kadang-kadang kita berdoa supaya kita diselamatkan. Tapi bila Tuhan bagi penyelamat kepada kita, kita pula pandai-pandai nak buang penyelamat tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.